Yang keenamnya daripada 6 tunjang asas atau rukun iman ialah percaya dengan qada dan qadar. Padahal qada dan qadar ni kalau kita mengaji nanti sudah masuk dalam perbahasan ilahiyat. Nah, percaya pada Tuhan. Kerana ni perbuatan Tuhan. Nah, apa itu qada? Apa itu qadar? Ini berlaku khilaf di antara Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kalau mazhab Asy'ariyah, qada itu kena kepada ta'alluq tanjizi qadim bagi sifat iradah atau ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mana apa Allah Taala tentu sedia kala dan apa Allah Taala nyata sedia kala lagi. Itu makna qada. Dia kena kepada ta'alluq tanjizi qadim bagi sifat iradah atau ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mana bila sebut ada tanjizi qadim lah. Tidak ada permulaan bagi ada. Itu makna qadim. Itu tidak ada perubahan, tidak ada akhir, tidak ada permulaan, tidak ada masa, tidak ada ketika, saat, minit, tak ada. Cuma kita bercakap je pada masa qadim lagi, pada masa azali lagi. Azali ni tidak ada masa. Qadim ni tidak ada masa. Lepas tu berapa dia qadim azali? Ibarat daripada yang ada hanya zat Allah dan sifat-sifat Allah Ta'ala saja. Belum Allah Ta'ala buat lagi makhluk. Sebelum, selepas pun tak ada. Perkataan sebelum, selepas, ketika, pada, itu merujuk kepada masa. Kayak gitu. Merujuk kepada masa. Sedangkan Allah tidak ada masa. Dia yang menjadikan masa. Lepas tu pasal apa gitu? Pada masa azali lagi kita kata gitu kan. Pada masa azali, pada masa qadim lah. Pada masa sedia kala. Ketika zat dengan sifat-sifat Tuhan saja yang ada. Ketika tu pun merujuk kepada masa. Lepas tu, betul ke ada masa? Tak ada masa. Apa kata ketika, waktu, pada tu menunjuk zarah zamani ada. Zamani dah. Zarah yang menunjuk zaman, masa. Ini dia panggil dikul ibarah. Sempit kita nak bercakap. Sempit nak bercakap. Kena pihaknya tak ada masa tu. Masa tu tengok. Masa tu tak ada. Terpaksa kena guna masa juga. Tapi jangan pihak ada masa. Ada saat, ada minit. Ada ketika, jam pukul berapa. Tak ada. Sebab masa tu apa masa? Ibaratun an harakati syamsi wal qamari. Ibarat daripada bergeraknya matahari dengan bulan. Itulah masa. Bukan masa tu ialah jam. Jam tu penanda bagi masa. Kalender takwim itu penanda bagi masa saja. Masa sekira-kira hakikatnya ialah pergerakan matahari dengan bulan. Sebab tu manusia boleh kira setahun berapa bulan, sebulan berapa hari, sehari berapa jam, sejam berapa minit. Seminit berapa saat. Ini kerana bergerak matahari dengan bulan tadi. Adanya tahun qamariyah, tahun bulan. Ada tahun syamsiyah, tahun matahari. Kayak gitu. Itu masa. Jadi kalau waktu azali, masa qadim, tanjizi qadim, itu tak ada masa. Sebab Tuhan tak buat gapo satu lagi. Tak ada gapo. Yang ada hanya zat Allah dengan sifat-sifat Allah. Dan ketika mana Tuhan buat dah makhluk saat tu dan selagi akal tu dia panggil fi ma la yazal, dia panggil. Pada waktu selagi akal senantiasa boleh diada perkara-perkara hak Tuhan tentu nak ada. Itu saat sekarang pun Tuhan tetap qadim. Bukan jadi bersekutu ada Tuhan dengan ada makhluk selain Allah. Tidak. Sebab Tuhan tidak duduk di dalam alam dan tidak duduk di luar alam. Tidak duduk di dalam masa. Tidak. Mana Ustaz tak faham kita? Itulah faham tu. Tak faham itulah faham. Itu nama Tuhan. Bukan duk serupa dengan kita makhluk. Belorak kat omong. Pilih lupa tu ni. Tak cukup lah 24 jam. Banyak kira tak selesai. Kan gitu. Sutuk masa kita ni. Sutuk masa. Tuhan tak gitu. Tuhan tak duduk di bawah rukuk sutuk masa. Ingat baik tu kan. Jadi qada tu kena kepada tanjizi. Tanjizi mana? Luluh qadim. Sedia kala. Belum ada gapo satu. Tak ada sekara habuk. Tak ada sekara habuk. Habuk pun tak ada. Sebutir zarah pun tak ada. Apa gapo ada? Zat Allah dengan sifat-sifat Allah. Tu ada. Sebenar-benar ada. Tak kemah apa dia? Bangga tu. Zat Allah dengan sifat-sifat Allah Ta'ala yang ada ketika tu. Tak ada gapo sekarang.
Ada mula tak? Ada permulaan ke tak ada permulaan? Tak ada mula. Kalau ada mula, orang panggil hadis baharu. Qadim ni tidak ada permulaan bagi ada. Dan walam yataghayyar, dan tidak berubah. La awwala liwujudihi walam yataghayyar. Tidak ada awal bagi adanya dan tidak berubah. Dia tak berubah. Sebab tu ada makhluk, kalau tak ada makhluk, Tuhan tetap qadim. Tuhan tetap satu. Tuhan tetap sedia. Macam kita ni, bujel mula-mula duk sorang lah. Lepas bin ni jadi dua dah lah kita. Lepas tu bin ni beranak pula. Berapa ekor? 10 ekor. 10 ekor duk dalam rumah tu. Kayak gitu. Orang amal meriah dah lah kita. Happy dah kita. Apa? Ada 10 ekor dalam rumah kita. Ya gagak dalam rumah. Tu kita. Tuhan bukan lagu tu, Tuhan. Tuhan duk sorang sunyinya Tuhan. Duk apa tu Tuhan? Tak tahulah. Tapi dia sunyi. Sebab tu buat makhluk tu. Jadi ramai-ramai ada meriah sikit Tuhan. Gitu kok. Dah. Makhluk ada ke, makhluk tak ada ke, walam yataghayyar. Tuhan tak berubah. Karena dia tu qadim. Kita tu yang baharu. Kayak gitu. Kita tu yang ada mula bagi ada, terima perubahan. Tuhan tu qadim, azali. Tidak ada awal bagi ada. Dan tidak terima perubahan adanya. Tu ingat baik. Ketika itu, tengok. Cakap tu jadi kena sebut masa tak mau. Ketika itu, pada waktu itu, jangan faham masa tu dah. Benar bukan masa, bukan merujuk masa. Ketika itu, masa itu bermakna ada pukul berapa tu Ustaz? Masa tu. Tu ada tu. Pada masa qadim tu pukul berapa tu? Kalau dah ada masa, baru apa ke? Qadim ni tidak ada masa. Tak berubah, tak ada awal bagi adanya. Tuhan sedia kala lagi tentu makhluk ni gapo dia makhluk ni hak dia nak buat gapo baik buruk makhluk ni berapa secemok mana rezeki dia jodoh temuannya lahir beranak di mana gemuk kau kuruh kafir kau mukmin muslim Tuhan tentu siap dah sedia kala lagi. Dah apa hak Tuhan tentu tu sedia kala lagi Tuhan tahu. Sedia kala lagi. Tu tanjizi qadim sifat iradat, tanjizi qadim sifat ilmu. Kalau tak kata tanjizi qadim bermakna Tuhan tak tahu nak tentu ke apa. Dan Tuhan terdahulu ilmu ni dengan jahil. Kayak gitu. Macam kita ni, tahu dah nak makan gapo dengan hari ni. Tahu lagi, makan gapo puasnya lah. Singgah puas, masuk lemak puas. Nak makan gapo tak tahu. Kabar-kabar apa ni? Pak tengok-tengok, makan Kentucky Fried Chicken lah. Baru tahu duduk makan tu. Baru tahu kita rezeki dengan hari ni makan KFC je lah. Malah nak masuk duduk sore-sore hari ni. Kan contoh. Kayak gitu. Baru tahu. Dari kita tu tak apa lah. Sebab kita tu makhluk. Baru pilih. Baru tahu. Sangat berlaku tu baru tahu. Tadi ilmu kita terdahulu jahil. Tuhan tak gitu. Tuhan tidak ada permulaan bagi ilmunya. Tidak ada dulu Tuhan tak tahu juga. Tapi dia mengaji sungguh sampai ke berapa PhD Tuhan ada yang ilmu alim sungguh pun Tuhan. Dan gitu. Tuhan ilmu dia tidak kasbi, tidak nazari, tidak daruri, tidak badihi. Semua tu fi maknal jahli. Ilmu Tuhan mutlak. Mana Tuhan tahu sedia kala. Nyata di ilmu dia segala perkara ni sedia kala. Tidak terdahulu jahil dan saling saling tak tupuh dengan realiti yang berlaku. Sebiji gitu dah. Ni hidung kita kepek gini ni, sedia kala lagi Tuhan tahu kepek gini. Bukan kepek lagu lain dah. Bukan kata Tuhan tahu di ilmu Tuhan kepek lagu lain tiba-tiba nya buat. Kepek gini dunia. Ingat kau kepek lagu tu, lagu ni. Mana jahil Tuhan, betul tak? Hidung kita ni gini dah Tuhan tahu. Itu dia panggil a'yanun sabitah. Berapa banyak ain-ain diri-diri yang sabit sungguh dalam ilmu Allah Ta'ala. Sedia kala lagi. Sebiji gini dah. Ukuran tubuh kita begini-gini. Rambut kita sebanyak ni. Berapa bulu rambut ada di tubuh kita. Sebanyaknya tu Tuhan tahu. Hak mana gugur, hak mana tumbuh balik. Sedia kala lagi. Bukan kena bilai dulu dah. Banyak ni Tuhan. Nengung Tuhan. Duduk lama, duduk tengah bilai bulu. Budak. Berapa butir pasir di patah di laut, di atas muka bumi, di planet Namek mana sekalipun Tuhan tahu ability tak terdahulu jahil sikit pun. Tu ilmu Tuhan dah. Tuhan tahu dengan secara kulli dan juz'i. Ilmu Tuhan tu tahu dengan secara detail, meratai, detail
Satu persatu dan secara umum. Mana Tuhan tahu tak pasir? Tahu. Kita pun tahu pasir, betul tak? Berapa putih pasir tu pun Tuhan tahu. Kita tahu? Kita tak tahu. Boleh tak nak tahu? Boleh kalau bila. Kalau bila, bolehlah. Tapi semua pasir, gila. Ada ni. Boleh nak bila. Bila so, 2, 3, siapa berapa, tak habis lagi. Saya hidup kita tu tak akan habis lagi. Tuhan tak perlu bila. Nyata sedia kala di ilmu Allah Ta'ala. Pasir, batu, bukit, gapo sekalipun, Tuhan tahu sebiji gitu dah. Batu tutup guru tua, dia kecek mudah. Tapi tak boleh kecek lagu ni. Cuma dalam majlis ilmu boleh lah kalau terdengar orang tua-tua kecek. Batai hidup kita ni sama koding dengan Tuhan. Sama koding dengan Tuhan. Bukan makna sama koding dengan Tuhan. Makna Tuhan tahu sebiji hidup kita ni begini, sedia kala di ilmu dia. Bukan hidung kita kodim. Ingat baik. Tu sikit je tu. Hidung kita ni barulah Tuhan baru buat. Tapi Tuhan tahu hidung kita kepek gini ni bila? Bila dia buat baru tahu. Mula pun ni kepek gitu. Jahil Tuhan. Firaun kafir tu bila? Tuhan tahu. Sedia kala lagi. Belum Firaun Tuhan buat. Tuhan tak buat dengan Firaun Tuhan tak buat lagi. Tuhan tahu dah Firaun ni kafir, Namrud ni kafir, Abu Lahab, Abu Jahal kafir. Tuhan tahu sedia kala lagi. Bukan nanti tunggu mati dulu Firaun. Kafir lah Firaun, tak ada apa lah, kita usaha dah. Tu bukan Tuhan lagu tu. Bukan Tuhan lagu tu. Tuhan tahu sedia kala lagi. Tu ingat dah. Tu makna qada. Kembali kepada ta'alluq tanjizi qadim bagi sifat iradah atau ilmu Allah Ta'ala. Dan qadar ni kembali kepada ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat kudrat. Mana hak baru tu baru buat. Sekarang ni Tuhan duk tengah buat ni. Tuhan duk tengah buat ni. Tuhan duk tengah buat ke apa? Kita duk nyawa, mata kita celak, kelip. Tu. Suara saya keluar daripada mulut saya. Tuhan menyampaikan suara tu masuk dalam lubang telinga kita. Tuhan yang menggerakkan akal fikir kita supaya mikir gapo kita dengar. Tuhan yang mencerahkan di sisi kita pasal lampu. Tuhan yang memberi sejuk di sisi kita pasal ekor. Tuhan yang beri angin di sisi kita pasal kipas. Ni perbuatan Tuhan lah kan? Saat ni Tuhan buat kerja. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Fi sya'nin. Hanya pada tiap-tiap ketika di sisi kita tu, dia Allah dalam kerjanya. Tuhan ada kerja ni. Tuhan ada buat ni. Tuhan ada buat segala perkara. Angin bertiup, burung duduk terbangan. Bulak duduk dalam buah tu, duduk dalam tu. Duduk dalam macam-macam. Air sungai mengalir, berapa. Semua kerja Allah Ta'ala. Tuhan ada tengah buat ni. Tanjizi hadis. Itu. Tanjizi hadis ni mana? Tanjiz lulus hadis baru. Mana baru lulus, baru buat. Sekarang ni Tuhan tengah buat kerja ni. Jadi Tuhan buat gapo sekarang hak ada ni ialah muafakat dengan apa hak dia nak sedia kala lagi. Hak dia tentu dengan sifat iradat dia sedia kala. Dan apa yang dia tentu sedia kala, dia tahu sedia kala dengan ilmu dia. Ingat tu. Dia tak buat apa yang dia tak tentu. Dia buat apa yang dia tentu. Apabila berlaku apa-apa sahaja di dunia ni. Atas diri kita baik atau buruk, tahulah kita inilah ketentuan Allah azali. Kemahuan Allah azali. Sedia kala lagi Tuhan nak lagu tu. Dan Tuhan tahu sedia kala lagi. Begitulah hak Tuhan tentu. Maka Tuhan buat gitu. Buat tu bila? Baru buat sekarang ni. Sebab tu kita tahu tak apa hak Tuhan tentu? Tahu. Siapa dia ada sini? Tahu. Ni nak turun rumah ni, aksiden ke, selamat ke, siapa rumah. Siapa dia tahu? Tak tahu. Pasal itulah kita usaha. Gitu kita usaha kan? Nak selamat, bawa patuhi undang-undang. Kalau kita nak duduk slow, duduk ilik kiri. Jangan duduk ilik kanan. Ni nak bawa slow, duduk ilik kanan ke apa? Marah kau orang sama kita. Dia pelik sama orang Malaysia ni. Dia tak tahu, pelik lah. Ngambil lesen tak, tahu mengaji. Bawa kereta slow, duduk lorong kiri. Bersama dengan lori-lori, trailer. Kalau nak bawa laju, nak menitah, baru duduk ilik kanan. Kayak gitu. Baru tu gitu. Tak dia. Dia faham, asal bawa kereta mahal, mesti kena laju. Mesti automatik laju. Biar tak tekan minyak pun. Duduk ilik kanan. Kereta mahal. Duduk ilik kanan.
Lepas tu bawa slow, habis jeng teruk belakang. Nah, jadi terbalik. Akhir zaman ni terbalik semua. Ilik kanan hak sepatut laju jadi slow. Jadi ilik kiri pula dah. Laju. Suruh ilik kiri. Kan pelik ke? Ha? Jadi kita tu usaha saja nak selamat. Bawa patuhi undang-undang. Nah, nak masuk cabai segenar dulu. Jangan masuk dulu baru segenar tengok. Nah, tu dah sini. Nah, barulah orang panggil selamat. Tapi belum tentu selamat, dijamin selamat belum tentu. Kalau takdir Tuhan nak accident juga. Kemalangan juga. Sebab tu bila selamat, alhamdulillah, mu selamat. Mana tahulah kita bahawasanya ketentuan Allah Taala azali lagi bahawasanya kita ni selamat sampai ke destinasi. Tahu itu. Dengan sebab apa? Dengan perbuatan Allah, ketentuan Allah azali lagi. Hanya kita ni usaha saja. Usaha kita tak memberi bekah. Ini payah sikit. Sebab tu manusia banyak terpeleset pada qada dan qadar. Tu. Mana? Siapa balik kampung? Laju. Nah, 3 jam balik kampung. Tengok siapa driver apa. Kayak gitu. Driver perlu ke ni. Kita kecek gitu tak apa. Kecek untuk gura-gura senda. Tapi hati kita tu nak pacak lah. Yang menyampai Allah. Bukan sebab aku. Bukan kerana hebat aku buat. Kita ni usaha saja. Dan usaha kita tidak memberi manfaat mudarat pun. Tak memberi bekah sikit pun. Nah, walau kita bawa bagaimana comel sekalipun usaha. Nak selamat pasal buat accident. Nak sigenar tu bukan nak masuk cabai tu bukan setakat sigenar ni. Waktu ambil tangan pula ni. Nak ayat kata. Saya takutnya ni accident kau tak nampak. Tapi kalau gem Tuhan nak buat accident lah. Nah, kayak gitu. Pakai topik ladar, pakai tali keselamatan. Kalau nak accident kau. Itu perbuatan Tuhan haji tak kenal siapa. Kita hanya sebatas usaha. Buat orang panggil lokal, comel, perparita kita, retaining wall, tak retaining wall lah macam-macam. Cakap buat tu buat. Kalau Tuhan nak mari beru je. Banjir, hati lebu gitu ya. Betul tak? Tapi adakah dengan sebab tu kita tak kena usaha? Tak payah usaha lah dah. Mana Tuhan belakang kan? Bawa laju-laju. Nah? Start kereta tekan minyak biar terbalik metap. Coh enjin-enjin tu. Tak apa Tuhan belakang kan? Tak boleh gitulah. Kita kena usaha. Tapi kita kena faham usaha kita tu tak memberi bekah. Tu dah. Tak memberi bekah. Kita hanya usaha. Usaha baik dipanggil kasab. Usaha buruk dipanggil iktisab. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Pahala bagi usahaan yang baik, dosa bagi usahaan yang jahat. Jadi kita tu hanya sebatas usaha, ikhtiar, pilih. Lepas tu usaha. Yang menentu irada Allah. Sedia kala lagi. Dan yang menjadi perbuatan tu Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu, Allah yang menciptakan kamu. Wa ma ta'malun, dan Allah yang menciptakan apa yang kamu buat. Aku yang jadikan, engkau yang usaha. Kayak gitu. Tu. Ini payah sikit ni nak payah. Nah, karena di sananya timbullah orang panggil perbahasan af'alul ibad. Perbuatan-perbuatan hamba. Perbuatan kita ni terkadang ada ittirari. Benda hak kita tak nak pun, tapi terjadi. Kayak gitu. Kita nak tuku paku, kelepau atas jari. Betul tak? Hak ni kita nak tak? Ada. Namanya niat ada. Sahaja aku tuku jari aku biar pecah, biar berdarah. Gitu tak? Tak ada. Semua orang nak tuku paku lah ke? Betul tak? Lepuk. Aduh. Tu apa dia? Perbuatan kita kat tadi. Kau siapa dia? Hak buat. Perbuatan kita tu. Dia panggil fi'lul ibad atau af'alul ibad. Segala perbuatan-perbuatan hamba. Ittirari panggil. Yang digagahi, ikrah, dipaksai, bukan kita nak. Satu lagi dia panggil af'alul ibad, perbuatan-perbuatan kita hamba ikhtiyariyah. Mana ikhtiari dia panggil? Hak kita pilih, hak kita nak. Kita nak tuku paku dan kita hayung tuku tu lepuk kena atas paku sungguh. Pok jadi. Memang kita nak, kita pilih, betul tak? Dan kita usaha. Perbuatan ni perbuatan siapa? Di sini berbahas ulama-ulama. Nah, kalau af'alul ibad ittirariyah tadi,
Itu sepakat semua mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah baik, Jabriyah baik, Qadariyah baik, semuanya sepakat itu perbuatan Allah. Pasal kita tak nak jadi macam accident ke apa, siapa nak? Tak ada siapa dia. Sahaja aku bawa kereta biar accident, mampu ke aku selok di bawah kereta apa, perut lori. Tak ada itu. Tak ada orang nak accident tu bertanya awak nak accident ke hari ni? Yang tapak dia jangan tanya lagu tu dia ni. Tak ada, dia sendiri betul accident tu berlaku. Tapi berlaku. Tu. Itu sepakat perbuatan Allah. Semua mazhab sepakat. Ya jadi perbahasan meruncingnya di mana? Perbuatan kita hamba, hak kita nak jadi. Nah. Hak ni berlaku perbahasan. Mana? Jabriyah kata semua tu hak Allah. Kita tak ada langsung ikhtiar usaha. Karena kita tidak ada iradah dan tidak ada kudrat. Allah semua. Kita ni seperti kapah ataupun tisu. Tisu. Kita ni seperti tisu gini. Kemana angin pupuk, ke situ dia akan jatuh. Dia tak ada kalau kita lepas sini, tiba-tiba dia pergi jalan lepas kau budak tu. Ada tisu ni. Mai duduk sini, minum air, relax, melopak atas meja dah gitu. Tak ada. Kita ni seperti tisu, seperti kapah ni. Kata siapa dia? Jabriyah. Lepas tu, Allah belaka. Jadi kita ni seperti kapah tisu ni. Tak ada kudrat, tak ada iradat. Artinya tak ada ikhtiar, tak ada usaha. Hanya Allah semua tu. Maka Jabriyah ni boleh jatuh kufur apabila dia menghalalkan benda yang haram. Contoh, dia nak minum arak. Dia nak minum arak. Haram ni arak. Mana ada haramnya. Ini tengok, tangan saya bergerak ni. Allah ni. Saya tak ada kudrat iradat. Saya tak ada ikhtiar usaha. Allah semualah ni yang menentu, yang menjadi. Saya tak ada ikhtiar usaha. Tengok. Allah yang menjatuh. Semua perbuatan Allah. Gitu. Jadi Jabriyah ni lagu mana kita nak hujah dengan dia. Nak berdebat dengan dia. Tak payah ayat Quran hadis. Habis masa, habis helio ya. Ni, tapa pom mata muka dia. Kalau dia marah, "Bapa awak tak apa saya?" Jangan marah ayat dia. Saya pun seperti awak juga, tak ada kudrat iradat. Tiba-tiba Allah menggerakkan tangan saya, tempeling muka awak, tampar muka awak. Jadi sama je awak dengan saya. Sama-sama tak ada kudrat, tak ada iradat. Allah belaka yang buat ni. Pentapa pengocah ke, si kulipak ke apa, dia selak. Gitu je. Cara nak bahar dengan Jabriyah. Jabriyah ni, iktikadnya, hamba ni. Apa? Majburan zahiran wa batinan. Hamba ni majburan zahiran wa batinan. Maksudnya, hamba ni dipaksai secara zahir dan batin. Kita hamba ni tidak ada langsung sifat kudrat iradat untuk memilih dan usaha. Tak ada. Itu Jabriyah. Allah belaka. Kalau Qadariyah pula, masalah perbuatan hamba yang kita hamba nak pilih, ikhtiar kita, dan terjadi benda tersebut, kata Qadariyah, kita belaka bukan Allah. Allah relax dah. Dia kata Allah buat hijab. Allah relax lah. Allah sudah bagi kudrat pada kita. Allah sudah bagi iradat pada kita. Iradat kita yang pilih. Iradat kita yang menentu, kata Qadariyah. Bukan kita pilih, kita yang menentu. Kita yang tentukan kita nak kaya, nak miskin, nak berjaya, nak gagal. Okay? Orang motivasi tu banyak itu. Kita yang tentukan nasib hidup kita. Mari kita tentukan kita mesti kaya, kita mesti jutawan. Kayak gitu. Apabila kita tentu, maka kitalah yang menjadikan kejayaan kita. Kita yang menciptakan kejayaan kita. Pak bangun tu kat tepuk tangan. Dah tu ni. Kadang mohon nak kaya tu kan masuk roti basi tu. Hak kayanya pemberi roti basi tadi. Masuk ibu-ibu kok. Di hotel-hotel di mobil apa tu buat tu. Yakin boleh. Kenapa? Kita yang menentukan. Sebab kudrat iradat telah Allah Taala buat pada kita. Kudrat iradat kita lah yang menentu dan menjadi. Allah relax dah apa duk kait dengan Allah pula. Sia kat Allah buat kerja semua. Bagi rehat sikit. Kalau Qadariyah tu berlawannya berapa? 150 darjah dengan Jabriyah tadi. Kalau Jabriyah Tuhan belaka, kalau Qadariyah kita belaka. Maknanya kita tu mukhtaran zahiran wa batinan. Mana kita yang memilih, yang menentu
dan menjadi apa yang kita nak, apa yang kita nak kita tentu, apa yang kita tentu kita yang buat perkara tersebut, bukan Allah dah. Sebab kita ada kudrat iradat yang Allah Taala buat. Maka sebab tu bila dapat kekayaan, jadi seorang apa hak dia buat tadi, ini hak aku. Aku yang bekerja keras. Nah, itu qadariyah. Apa hukum ni? Fasik mubtadi'. Ahlul bid'ah dalalah lagu tu. Kalau ahlus sunnah wal jamaah, ni, duduk tengah-tengah. Bagaimana tengah-tengah? Yakni kita hamba ni Allah Ta'ala berikan kudrat iradat. Kudrat kita hanya memilih. Iradat kita hanya memilih. Kudrat kita hanya usaha. Pilih saja. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang nak pilih kufur sila, nak beriman sila. Diberi kita untuk pilih. Pagi ni nak mari mengaji, boleh tak? Boleh tak kita tak sering mari mengaji? Boleh. Orang nak pergi masjid, kau nak pergi disko, boleh pilih tak? Boleh pilih. Dia nak pergi masjid boleh, nak pergi disko boleh. Boleh. Sekira-kira zahirnya dia boleh pilih. Dia hanya boleh pilih. Dan tidak ada paksaan apa. Dia nak pilih pergi disko. Tak terbakar kereta dia. Kan ada terbakar lalu. Meletup kereta. Tutup lama dah disko lagi. Tak ada orang pergi dah. Betul tak? Bawa nak pergi disko, meletup kereta. Allah, nyesal aku pilih nak pergi disko. Allah, terbakar dah. Ada gitu? Tak ada. Dia bebas untuk memilih pada zahirnya. Tapi sebenarnya apabila dia pilih, contoh dia pilih nak mari masjid, tahulah bahawasanya pilihan dia tu ketentuan Allah azali lagi. Bahawasanya Allah menentukan dia memilih untuk ke masjid. Bila lagi Tuhan tentu dia pilih untuk pergi ke masjid, sedia kala lagi. Dan dia berusaha untuk pergi ke masjid. Berusaha saja. Yang menjadikan perbuatan, lulus perbuatan tersebut, menggerakkan dia, kakinya, tangannya pula steering, tekan minyak, dan enjin dia hidup, bergerak, tayarnya, lancar perjalanannya sampai ke destinasi. Siapa tu buat? Allah. Jadi kudrat iradat kita ni hanya memilih dan usaha. Kudrat iradat Allah menentu dan menjadi. Beza tu. Ada beza tak? Beza. Semua tak kira baik atau buruk. Maka sebab tu apa sahaja hak berlaku ni ketentuan Allah Taala. Sama ada benda tu baik atau buruk, maksiat atau apa, tu pasti. Cuma kita tak boleh nak kata hak buruk tu pada Allah Taala. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa yang menimpa ke atas kamu kebaikan, katalah daripada Allah, supaya kamu selamat daripada riak, ujub, sum'ah dan takabur. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa yang mengena kepada kamu kejahatan, maksiat, buat dosa dan sebagainya, katalah itu daripada diri kamu. Sebagai beradab dengan Allah Ta'ala. Padahal Allah yang menentu dan yang menjadi. Pada hakikatnya, kita hanya memilih dan berusaha jarak saja. Supaya apa hikmahnya? Supaya berbangkit dalam hati kita untuk minta ampun Allah. Untuk taubat pada Allah. Kayak gitu. Jahatnya aku, ya Allah. Kayak gitu. Padahal sekiranya hakikat semua Allah. Dalilnya mana? Dalilnya kalau orang itu berhujah kejahatan tu Allah yang menentu, Allah yang menjadi. Ada dua yang haram dan satu yang diperbolehkan. Itu di dalam kitab Faridah disebut perbahasan tersebut. Mana dua yang diharam? Satu, seorang yang nak menghalalkan kejahatan. Itu haram. Bahkan boleh jadi kufur. Contoh seperti dia, seorang raja nak menzalimi rakyatnya. Dia nak bunuh rakyat dia. Ataupun dia nak rampas harta. Jadi dia gunakan, ini bukan saya ya, Allah ni. Allah yang buat ni. Dia nak buat kejahatan, dia berdalil ke Allah yang menentu dan Allah yang menjadi. Itu haram. Silap lagi pula kalau dia menghalalkan kezaliman tersebut, boleh jatuh kufur. Itu haram. Yang kedua haram juga apabila seorang itu nak mengelak daripada dijatuhkan hukuman. Dia perogoh bersiri, kena tangkap, didakwa, masuk mahkamah. Lalu Tok Hakim nak jatuhkan hukuman. Hukuman ke atas kesalahan dia. Nanti dulu Tok Hakim, sebelum jatuh hukuman itu Tok Hakim, Tok Hakim kena tahu bahawasanya semua ni perbuatan Allah. Tok Hakim nak hukum Allah ke? Dia berhujah gitu. Haram. Tok Hakim pun bengong saja. Sudahlah. Lebih baik jangan hukum saya. Sebab semua ni ketentuan Allah dan Allah yang menjadikan.
Bukan salah saya dia ni. Itu haram. Yang ketiga ni boleh, mubah, harus. Bila? Apabila seorang itu melakukan kejahatan. Setelah tu dia ditangkap dan sudah pun dihukum. Dipenjara, disebab dan sebagainya lah. Dijalani dah hukum. Kita kata dia tu perogu bersiri kita kata. Maka ditangkap, dihukum dan sebagainya, sudah menjalani hukuman, selesai tu balik daripada penjara, balik ke kampung, orang beci. Dia nak masuk beli kedai rocik pun orang tutup. Hoi, perogu, beramu. Nak masuk kedai kopi pun orang lepas makanan. Perogu bersiri tak masuk kedai kopi aku. Haram masuk. Contoh, orang maki-maki dia. Padahal dia taubat dah. Dia sudah pun menjalani hukuman dah. Dia tak elok daripada hukuman. Sampai nak masuk masjid pun orang masjid hambak. Tok siok hambak dengan batang nyapu. Jangan-jangan nanti rogo Jumaat muslimat sini nyanyi. Maka dia macam mana nak hidup kalau lagu ni? Macam mana nak hidup dalam masyarakat? Maka ketika tu harus bagi dia untuk menutup mulut-mulut manusia mencaci maki dia. Itu saja. Dia berhujah, hei orang kampung, benarlah aku ni buat jahat, dan aku telah pun menjalani hukumnya dah. Tapi mu kena ingat bahawa itu semua ketentuan Allah dan perbuatan Allah. Boleh tak dia nak berhujah gitu? Boleh. Bukan untuk menghalalkan kejahatan dia atau nak mengelak daripada hukuman. Nak elak apa dia sudah dihukum. Tapi untuk menutup mulut-mulut manusia. Tu ya boleh. Selain daripada tu haram. Bahkan boleh jatuh kufur. Jaga-jaga. Kenapa? Karena haram kita menisbahkan yang jahat kepada Allah. Maka sebab tu apa yang baik daripada Allah dan apa yang buruk daripada kelemahan diri sendiri, itu dia panggil ta'adduban ma'allah, sebagai berakhlak, beradab dengan Allah. Apa yang buruk-buruk kita jangan nisbah direct pada Allah Taala. Anak kita tanya, Mo, tengok nu, beruk dengan bewok ni siapa buat Comel tak beruk? Bewok comel. Ada ke pelihara macam kucing Parsi gitu, beruk? Ada. Nata-nata hak buruk gitu. Kita nak jawab ke anak kita, jawab dengan umum. Semua makhluk ni Tuhan buat belaka awewe. Jawab gitu. Jangan kata tengok nu, beruk. Tuhan kita Allah tu buat beruk. Allah, huduhnya beruk. Tu bewok. Tak boleh. Haram. Jangan kata perbuatan kufur, maksiat. Kita nak nisbah pada Allah Ta'ala. Ni, binatang hok keji-keji gini tu. Tidak berakhlak, tidak beradab dengan Allah kalau kita nisbah direct. Nisbah secara umum. Melainkan binatang hok comel-comel, hok molek-molek. Boleh? Unta siapa buat mo? Allah. Lembu siapa buat? Allah. Tak apa. Binatang ni binatang yang molek, yang comel. Kayak gitu. Tu dijaga, diajar adab. Apa yang baik kita nisbah kepada Allah, dan apa yang buruk kita nisbah pada diri kita. Yang kita nisbah pada Allah Ta'ala. Padahal hakikatnya maklum, baik buruk semua ketentuan dan perbuatan Allah. Kita hanya hamba sekadar pilih dan usaha. Usaha kita dan pilihan kita tidak memberi bekah. Tak memberi bekah. Tak memberi kesan. Tidak memberi manfaat dan mudarat. Hanya ketentuan Allah dan perbuatan Allah yang memberi bekah. Lagu tu. Ingat baik. Payah sikit tu, qada qadar ni payah sikit. Sebab tu ramai orang terpeleset di qada qadar. Barangkali kerana itulah rukun iman ni pun yang keenam, qada dan qadar. Padahalnya perbahasannya sudah masuk di dalam beriman kepada Allah. Kayak gitu. Itu kalau Asy'ariyah. Kalau Maturidiyah, terbalik kata tadi. Terbalik. Mana? Kalau qada kena kepada ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat qudrah, qadar kena kepada ta'alluq tanjizi qadim bagi sifat iradah. Dia terbalik dua tu. Kalau Asy'ariyah, qada kena ta'alluq tanjizi qadim bagi sifat iradah, qadar kena kepada ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat qudrah. Kalau Maturidiyah, dia terbalik dua tu. Akas dia. Tu akas tu mana? Terbalik. Itu dah. Dengan maknanya apa? Qada itu penentuan yang telah menentu akan penentuan oleh Allah Ta'ala dengan iradah. Ini bermakna menjalani di atas pendapat Asy'ariyah. Kena kepada ta'alluq tanjizi hadis, ta'alluq tanjizi qadim bagi sifat iradah. Dan makna qadar itu pula ialah takdir Allah Ta'ala. Maksudnya apa takdir Allah Ta'ala?
perbuatan yang telah perbuat dia akan perbuatan oleh Allah Ta'ala dengan kudrat Allah Ta'ala. Maknanya baru orang panggil sifat fi'il. Dia panggil sifat fi'il. Mana? Tanjizi hadis bagi sifat kudrat. Baru buat. Dah. Jadi sifat kudrat ni, nantilah kita akan masuk dalam perbahasan sifat-sifat nanti akan dibahas dengan secara terperinci. Nah, takluk-takluknya. Jadi, sebelum Tuhan buat makhluk, itu tidak ada katanya sebelum. Dan adakah ketika azali qadim tu Tuhan itu lemah? Tidak. Tuhan itu ada sifat kudrat. Maka dikatakan nisbah Tuhan menjadikan makhluk pada waktu azali belum ada lagi makhluk, dikatakan suluhiyyun qadimun ni bagi. Layak, patut, padan, sedia kala Tuhan buat makhluk. Tuhan sebab apa? Sebab Tuhan tak lemah. Sebab apa? Sebab Tuhan ada sifat kudrat sedia kala lagi. Gitu. Bukan dulunya Tuhan lemah. Tuhan tak boleh lah nak buat berapa sekarang sebab dia lemah. Masuk gym, main exercise tu, exercise ni yang kuat, gagah, perkasa. Ketika tu sifat kudrat baru boleh buat lah Tuhan makhluk ni. Gitu lah. Nah, sifat kudrat Tuhan tu qadim. Nah, pas buat makhluk ni qadim. Kalau qadim buat makhluk, qadim lah makhluk ni jadi falsafah pula kita. Kufur sampai intikad lagu tu. Faham tak? Buat makhluk ni baru. Belum Tuhan buat makhluk, Tuhan saja ada, Tuhan yang ada. Ketika tu Tuhan lemah ke? Tak. Tuhan layak dah, berkuasa layak dah dia meniadakan makhluk. Tapi dia tak buat, tak mengada lagi. Nah, itu dia panggil suluhiyyun qadimun. Nah, bila Tuhan buat je makhluk, itu dipanggil tanjiziyun hadisun. Sekarang ni tanjizi hadis ni. Tanjizi hadis. Nisbah dengan benda hak Tuhan tak buat lagi akhir tu. Kiamat, Tuhan buat tak lagi? Tak lagi kiamat besar tu Tuhan tak buat lagi. Kiamat kecil ni duk buat dah, ada hari-hari mati. Kiamat besar tu Tuhan tak buat lagi. Adakah Tuhan lemah? Lemah Tuhan tak mampu lagi, tak cukup duit ke guna nak buat kiamat ni. Gitu ke? Dah. Nisbah dengan kiamat hak belum lagi Tuhan buat. Nah, saat sekarang ni suluhiyyun qadimun. Patut pada sedia kala Tuhan berkuasa nak mengadakan kiamat. Kerana Tuhan tidak lemah. Sebab dia ada sifat kudrat. Tapi buat betul Tuhan tak buat lagi, tak sampai masa lagi. Kayak gitu. Tuhan buat tu mengikut muafakat dengan apa hak dia tentu. Dia tak buat apa yang dia tak tentu. Bermakna apabila berlaku pada kita baik buruk ke apa, sekarang ni, berlaku je. Kita kena ingat lalu, hak ni hak Tuhan tentu sedia kala. Barulah betul kita duk baca tiap-tiap pagi betul radina billahi rabba, raditu billahi rabba. Aku puas hati Allah Tuhan aku. Kayak gitu. Kita ni tak ingat ke Tuhan jadi gitulah. Bila kena hak tak molek, bapalah Tuhan kayak gitu. Bapa muat lagu ni Tuhan, bapa. Tak ada bawa apalah. Hijab Tuhan tu mu tak ditanya. Mu yang akan ditanya oleh Tuhan. La yasalu amma la yasalu amma wa hum yusalun. Dengan dari Quran sebut, tidak boleh mereka itu menanya apa yang Tuhan buat. Mereka yang akan ditanya dengan apa yang mereka usaha. Okay. Kita tak boleh nak tanya tu. Bapa Tuhan buat gini? Bapa Tuhan? Tuhan ikut Tuhan. Mu kata ya Tuhan. Ikut dia nak buat apa pun. Kita tak ada hak nak tanya Tuhan. Macam kita ni tak ada hak nak siasat polis. Kita pula siasat polis. Polis higat kita. Kenapa awak tangkap saya? Ada urusan apa awak ni? Gini-gini. Kita pula. Polis tu sakit kepala tak? Aku kau polis, mu ni polis. Tu kata kita tak ada. Kita yang akan ditanya disiasat. Polis tu penyiasat kayak gitu. Jadi kita tu akan ditanya. Nah, bukan kita tanya Tuhan pula, bapa Tuhan buat gini? Bapa tu buat kalau Tuhan. Bapa Tuhan, bapa. Kalau buat gini kan, kalau tak ada. Kita yang akan tanya, ketika mana aku buat gini kamu, apa tugasmu sebagai hamba? Ketika mana aku jatuh ke kamu di dalam amal ibadat taat, apa tugasmu sebagai hamba? Kita jawab kan Tuhan. Syukur padamu ya Tuhan, aku tak rasa sedikit pun riak, ujub, sum'at, takabur. Lulus. Ataupun memelah Tuhan, dalam kampung ni tak ada lah hak rajin buat amal ibadat saya sore Tuhan. Hebat tak saya dek sini. Nak takabur dek sini. Ujub riak habis. Ketika aku jatuh ke dalam maksiat, apa tugasmu sebagai hamba? Taubat Tuhan. 10 kali taubat. 100 kali aku buat dalam maksiat, jatuh dalam maksiat. 100 kali aku taubat. Mu tak sepuas taubat? Tak sepuas. Sebab aku percaya rahmat Musa. Masuk syurga, rahmat aku Musa masuk. Mu pula bila aku jatuh mu dalam maksiat, apa tugasmu sebagai hamba?
Ndak tahu lah Tuhan, mula-mula tobat juga 2-3 kali batu malah Tuhan, tobat ngaku gila Tuhan. Tak cakap dah nak tobatnya buat pula bah ni. Lepas tu buat pula. Kayak gitu. Ngaku gila Tuhan. Ngaku lagi, masuk lagi. Kayak gitu. Mung ketika mana aku punya harta, beli pahuah, kaya raya, juta orang. Apa tugasmu sebagai hamba? Takut Tuhan. Siasat semua hartanya halal ke haram. Kalau betul halal, cukup haul nisab, keluar zakat. Hak lebih aku wakaf, aku infak, tolong fakir miskin. Alhamdulillah. Syurga. Kayak gitu. Kalau jawab tidak gitu? Ni hangti ke mana aku kamu harta jadi juta orang, millionaire. Apa tugasmu? Oh, hebat Tuhan. Ada ni, aku buat istana besar-besar. Fakir miskin aku hamba tu bil luar. Aku siap dah dengan anjing dengan jaga berapa, bangla berapa ekor duk kerja jaga rumah aku dah sini. Siap kalau orang minta derma tak sedekah apa kau hamba tak cukup tanah lah. Karena ni harta aku yang bekerja. Hartamu? Mana hartamu? Pergi dengan kau je cari. Kayak gitu. Jadi kita tu tak boleh tanya Tuhan. Tuhan yang akan tanya kita. Mu ketika mana aku jatuh kamu dalam miskin, susah, sepik harta, tak cukup nak bayar sewa, nak bayar kereta, TMB kena potong semua, bobo potong, bobo bayar potong pula, banyak potong pada hidup balik. Tak cukup duit nak hidup. Apa tugasmu sebagai hamba? Sabar. Sabar redha dengan gapo hokmu tentu Tuhan. Disamping aku berusaha Tuhan. Aku puas hatimu Tuhan aku muji aku dengan susah, aku puas hati. Syurga jawab dia. Kayak gitu. Kamu ketika mana aku jatuh dalam susah, miskin, apa tugasmu sebagai hamba? Dia tak rasa tak puas hati Tuhan, apa lain kaya saya seorang miskin ni. Tak puas hati dengan Tuhan. Tak puas hati aku, tak puas hati. Orang lain kaya-kaya saja. Saya ni habis kering dah usahanya. Melabur situ, melabur sini. Tak boleh dengar orang kata melabur, makan untung, main sehat tu, labur, habis kita SP saya 200-400 ribu. Dengan labur. Kabar scammer. Miskin jatuh ke bankrupt saya. Apa mu buat lagu ni tu tak puas hati dengan Tuhan pula. Mu tak puas hati? Tak puas hati. Tak puas hati neraka lagi. Kayak gitu. Jadi kita tu kena siap jawab apa ke Tuhan. Bukan kita nak siap soalan ke Tuhan. Apa Tuhan buat lagu ni? Tak ada hak kita tanya Tuhan. Tuhan buat kerja Tuhan. Kita makhluk hamba buat kerja hamba. Itu. Habis itu. Kemudian kita sambung balik. Maka percaya dengan qada dan qadar itu maknanya wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. Nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi duit kubah kita tu masih lagi berbaki 7